أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat ilahi kerana Allah beri peluang pada kita untuk meneruskan lagi pembelajaran walaupun dengan kaedah PDPR secara online di rumah. Kita doa semoga Allah angkat wabak COVID ni dengan segera mungkin untuk memudahkan kita meneruskan kehidupan seharian-harian kita. Supaya kamu, murid-murid semua boleh kembali ke sekolah, jumpa dengan kawan-kawan. Okey, insya-Allah kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk pendidikan Islam tingkatan 2. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan masuk di dalam bab yang seterusnya, di dalam bab fiqh, iaitu berkaitan dengan solat Jumaat Wadah Kesatuan. Bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks pelajaran 15, muka surat 97. Kalau yang tak ada buku teks, saya sediakan screenshot tangkap layar buku teks digital yang saya masukkan dalam grup Telegram. Kita boleh tengok sama-sama. Okey, insya-Allah kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, solat Jumaat. Solat Jumaat, kalau kita bagi tahu secara umum tentang solat Jumaat, umum kita tahu solat Jumaat solat yang dilakukan pada hari Jumaat, yang dihadiri oleh lelaki kebanyakannya kalau kat Malaysia ni. Sebab Malaysia ni jarang perempuan pergi solat Jumaat. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara Arab seperti Arab Saudi, di Masjidil Haram, Masjid Nabi, orang perempuan dia memang join sekali solat Jumaat. Cuma dia adalah kewajipan bagi lelaki untuk menunaikan solat Jumaat seminggu sekali bagi menggantikan solat Zuhur. Siapa yang pergi solat Jumaat, dia tak perlu untuk solat Zuhur. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan solat Jumaat, pengertian ataupun definisi dari segi bahasa. Dari segi bahasa, solat Jumaat berasal dari perkataan al-Jumu'ah atau al-Jum'ah yang bermaksud perhimpunan segala kebaikan. Okey. Jum'ah ataupun Jum'ah bermaksud perhimpunan segala kebaikan. Sebab tu kita berhimpun pada hari Jumaat. Satu perhimpunan bagi orang Islam, satu hari perayaan perhimpunan pada hari Jumaat. Sebab tu Nabi tak bagi kita buat ibadah-ibadah tertentu pada hari Jumaat. Nabi tak bagi. Memang ada dalam satu hadis, Nabi tak benarkan. Sebab apa? Hari tu hari perhimpunan. Seperti mana kita tengok sebelum ni, kalau Hari Raya Aidilfitri merupakan hari perhimpunan bagi orang Islam, Nabi tak benarkan kita buat ibadah-ibadah yang kita tentukan sendiri. Nabi tak benarkan kita puasa pada hari tu. Sebab apa? Hari tu hari perhimpunan. Dan puasa pada hari Jumaat ni juga adalah makruh. Ini dimakruhkan puasa pada hari Jumaat. Memang termasuk dalam puasa-puasa yang dimakruhkan, puasa pada hari Jumaat. Sebab apa? Bila kita sebut tentang perhimpunan, maka dia mestilah meraihkan. Bila meraihkan, kita tak berpuasa pada hari itu ataupun buat ibadah yang tertentu. Melainkan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Okey, itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur yang didahului oleh 2 khutbah beserta dengan rukun dan syarat tertentu. Solat ini menggantikan solat Zuhur. Okey. Solat Jumaat dia wajib dilakukan secara berjemaah. Kalau buat seorang-seorang, dia tak dipanggil sebagai solat Jumaat. Okey. Dan solat Jumaat juga dari segi istilah bagi tahu mestilah dimulakan dengan 2 khutbah. Kena ada 2 khutbah. Tak ada khutbah, tak dipanggil sebagai solat Jumaat. Dan solat Jumaat ini menggantikan solat Zuhur. Macam saya kata tadi, siapa yang dah buat solat Jumaat, dia tak perlu untuk solat
Zuhur. Okey. Jadi ada 2 poin penting kalau ditanya tentang definisi solat Jumaat dari segi istilah. Poin yang pertama, solat secara berjemaah. Poin yang kedua, solat yang didahului dengan 2 khutbah. Dengan syarat-syarat yang tertentu dan menggantikan solat Zuhur. Ini poin yang ketiga. Okey. Itu definisi solat Jumaat. Kita tengok apa tu dalil. Okey, dalil yang mewajibkan kita untuk pergi solat Jumaat. Macam saya bagi tahu sebelum ni, dalam kelas-kelas sebelum ni, setiap ibadah yang kita buat dalam agama Islam ini, dalam agama kita Islam, setiap ibadah yang kita lakukan mesti ada dalil. Dalil iaitu bukti sama ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menyuruh kita melakukan perkara itu ataupun meninggalkan satu-satu perkara. Okey, kita tengok dalil bagi solat Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum la tattaqun. Okey, maksud dia, wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat Jumaat pada hari Jumaat, apabila diserukan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Ila zikrillah hiwazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Okey. Ini dalil kewajipan solat Jumaat. Okay, Allah kata, orang-orang yang beriman, apabila kamu dengar seruan, iaitu azan pada hari Jumaat yang menandakan hendak bermulanya solat Jumaat, maka tinggalkanlah segala urusan yang kamu tengah buat. Okay, bersegeralah menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah, banyak-banyaklah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Okay. Sebab tu hukum berjual beli ketika mana azan Jumaat telah dikumandangkan. Kalau di Malaysia ni azan yang kedua. Azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Azan yang kedua. Bila masuk je azan yang kedua, azan di mana khatib naik ke atas mimbar, maka ketika itu jual beli adalah haram, berdosa. Okay. Siapa yang lakukan jual beli pada ketika itu berdosa. Okay. Tetapi jual belinya tetap sah, cuma hukum dia berdosa, haram. Okey. Itu nanti kita akan jelaskan di perkara-perkara yang lain. Okey. Itu dalil solat Jumaat. Kalau tengok pula dalil dari segi hadis pula, kalau tadi ayat Al-Quran, kalau hadis, hadis daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tengok apa maksud dia. Solat Jumaat tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim secara berjemaah, kecuali 4 golongan. Hamba yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Okay. Dalam hadis ni pula Nabi perincikan lagi. Okay. Yang mana solat Jumaat ni wajib untuk semua golongan kecuali 4 golongan sahaja. Wajib untuk semua orang beriman kecuali 4 golongan. Yang pertama, hamba. Okay. Hamba dia tak wajib pergi solat Jumaat. Yang kedua, perempuan. Perempuan dia tak wajib pergi solat Jumaat. Tapi kalau dia pergi, solat dia tetap sah. Ketiga, kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib solat Jumaat. Dan yang keempat adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, dia tidak boleh juga pergi ke solat Jumaat. Ulama' biasa dia akan bahaskan panjang lagi tentang golongan yang dibenarkan untuk meninggalkan solat Jumaat. Okay. Kita akan tengok nanti ada orang bermusafir, orang yang melakukan pekerjaan yang penting seperti polis. Semua ni adalah golongan yang dibenarkan untuk tinggalkan solat Jumaat. Okay. Itu dalil berkaitan dengan solat Jumaat. Tengok muka surat sebelah. Okey. Hukum solat Jumaat. Apa hukum solat Jumaat ni? Macam kita tahu tadi, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Okey. Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Okey. Hukum dia adalah fardu ain bagi setiap lelaki muslim yang mukallaf. Wajib bagi setiap lelaki yang mukallaf. Mukallaf maksudnya apa? Orang yang telah dipertanggungjawabkan, orang yang telah baligh. Bagi lelaki yang dah baligh,
maka dia wajib untuk pergi buat solat Jumaat. Okey. Apabila telah diwajibkan ke atas kita solat Jumaat, mesti ada syarat-syarat, syarat wajib bagi solat Jumaat. Kita tengok syarat wajib, syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu melakukan solat Jumaat. Okey, apa syarat dia? Yang pertama, Islam. Bila mana seseorang tu sebagai seorang Islam, dia bukan kafir, maka dia wajib untuk pergi solat Jumaat. Yang kedua, baligh, bukan kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib pergi solat Jumaat, tapi kalau dia pergi juga, solatnya tetap sah. Yang ketiga, berakal. Yang ini bukan gila. Okay. Yang keempat, merdeka, bukan hamba. Maksudnya hamba, dia tak wajib pergi solat Jumaat. Kalau dia pergi juga, solat dia tetap sah. Okay. Lelaki, bukan perempuan. Okay. Lelaki yang wajib pergi solat Jumaat. Perempuan, dia tak wajib. Kalau perempuan pergi juga, maka tetap sah solat Jumaat dia. Yang keenam, sihat. Dan yang ketujuh, bermastautin, bagi bukan musafir. Salat Jumaat kekal wajib bagi mukim yang mendengar azan. Okay, orang yang bermusafir, dia tidak wajib untuk salat Jumaat. Hanya orang yang bermastautin sahaja. Okay. Apa maksud bermastautin? Kita menetap di satu tempat tu. Tempat tu adalah tempat tinggal kita. Okay. Macam kamu, kalau kamu duduk di Sehebat, maka sehebatlah tempat tinggal kamu, sehebatlah tempat kamu bermastautin. Maka bila kamu berada di sini, kamu wajib pergi solat Jumaat. Okey. Itu syarat wajib solat Jumaat. Tengok pula seterusnya syarat sah solat Jumaat. Okay. Yang tadi syarat wajib. Syarat sah dia lain pula. Okey. Okey, syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, mestilah didirikan di masjid. Okay. Salat Jumaat mesti didirikan di masjid. Masjid apa? Masjid yang dipanggil sebagai, kalau kat Malaysia ni digelar sebagai Masjid Jami'. Tapi kat Malaysia ada juga gelaran masjid yang melakukan salat Jumaat. Cuma masjid yang di mana pemerintah memberi kebenaran untuk melakukan salat Jumaat. Sebab tu salat Jumaat ni bukan boleh suka-suka untuk kita buat. Kita tak boleh nak buat, okey nak buat kat surau ni lah, nak buat kat masjid ni, tak boleh. Dia kena ada kebenaran daripada pemerintah. Okay. Yang pertama, syarat sah dia mestilah didirikan di masjid. Yang kedua, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin termasuk imam. Ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Okay. 40 orang sekurang-kurangnya. Okay. Cuma bila mana berlaku keadaan seperti sekarang, COVID, kita ada darurat, maka kita boleh tengok ada tak pandangan yang lebih memudahkan. Okay? Sebab tu sekarang kita guna pandangan yang mengatakan ada yang kata 3 orang pun dah mencukupi untuk solat Jumaat. Ada yang kata 12 orang pun dah mencukupi solat Jumaat. Okay? Itu pandangan dalam mazhab-mazhab yang lain. Okay? Cuma dalam mazhab Syafi'i, bila mana tidak berlakunya apa-apa keadaan yang seperti darurat, maka 40 orang wajib, barulah sah solat Jumaat tu. Okay. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Mungkin bukan waktu lain. Masuk je waktu zuhur, barulah kita boleh dirikan solat Jumaat. Okay. Yang keempat, hanya satu solat Jumaat bagi satu-satu tempat. Macam saya kata tadi, solat Jumaat ni hak milik mutlak pemerintah untuk benarkan kita. Kenapa kena buat satu tempat tu, hanya satu kawasan tu, andai kata banyak surau, ada masjid, ada surau kecil-kecil, tapi yang dibenarkan buat solat Jumaat hanya satu tempat sahaja. Kenapa? Sebab solat Jumaat ni dia hari perayaan, dia nak menggabungkan semua orang Islam supaya bersatu. Bila ada buat kat banyak-banyak tempat ni, nanti tidak akan wujud penyatuan. Okay. Kecuali kalau bilangan jemaah dah terlalu ramai. Ataupun dalam keadaan sekarang, macam kita sekarang, surau sehebat dibenarkan buat solat Jumaat. Itu pun atas kebenaran pemerintah. Okay. Tapi secara umumnya, bagi satu-satu tempat, hanya satu tempat sahaja yang didirikan solat Jumaat. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Okay. Wajib berjemaah, tidak secara berseorangan. Okay. Kalau buat secara seorang, solatnya tidak sah. Okay. Dan yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Okay. Mesti ada khutbah.
Kalau tak ada khutbah, tak sah solat Jumaat dan tidak dipanggil sebagai solat Jumaat. Okey, itu syarat-syarat sah solat Jumaat. Okey, kita tengok seterusnya. Macam tadi kita dah dengar. Okey, di antara syarat wajib solat Jumaat, orang tu mestilah orang yang bermustautin di satu-satu tempat. Okey, bukan musafir. Dan kalau orang itu bermukim, selagi mana dia dengar azan, dia wajib pergi solat Jumaat. Apa tu mustautin? Apa tu musafir? Apa tu bermukim? Okey, kita tengok kat sini. Okey. Maksud mustautin, mukim dan musafir beserta hukum menunaikan solat Jumaat. Apa maksud-maksud dia? Okey, yang pertama, mustautin. Mustautin ialah orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat, iaitu tempat tinggal kita. Mana kampung kita, mana kita menetap, itulah tempat kita bermustautin. Okey, bagi orang yang bermustautin, dia wajib untuk solat Jumaat. Okey, itu bermustautin. Yang kedua, musafir. Musafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah. 2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Okey. Musafir. Yang ini kita tahulah sebab kita biasa dengar orang yang berada di atas satu perjalanan dengan jarak yang lebih daripada 2 marhalah, iaitu lebih daripada 80 km. 81 km ke atas. Okey. Maka orang yang digelar sebagai musafir ini, maka dia wajib untuk menunaikan solat Jumaat jika memulakan perjalanan selepas waktu subuh pada hari Jumaat. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau seseorang tu dia bermusafir pada hari Jumaat dan dia keluar selepas waktu subuh, dia wajib menunaikan solat Jumaat. Tapi kalau dia keluar sebelum waktu subuh ataupun hari semalamnya, maka dia tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Hukum dia hanya harus. Contoh, kita bermusafir pada hari Khamis. Kita pergi ke KL. Hari Khamis. Kita stay sampai KL sampai hari Sabtu. Sabtu pagi baru kita balik. Bila masuk hari Jumaat, bila masuk waktu solat Jumaat, kita ada pilihan. Kita nak pergi solat Jumaat ataupun tidak. Sebab apa? Kita telah melakukan perjalanan sebelum subuh hari Jumaat. Dan kita masih lagi dalam tempoh 3 hari. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, orang yang bermusafir, tempoh dia digelar sebagai musafir selama 3 hari. Tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. Okey. Itu contoh mudah. Okey. Itu musafir. Bermukim atau mukim ialah orang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari perjalanannya. Okey, macam saya kata tadi. Okay, kita bawa contoh yang tadi. Kita keluar hari Khamis. Khamis malam kita keluar. Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu pagi kita balik. Jadi bilangan hari tu tak lebih daripada 3 hari. Tak lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Tidak termasuk perjalanan pergi dan perjalanan balik. Okay, perjalanan kita sampai ke KL, kita tak kira berapa hari kita kat situ. Okay, kalau kurang daripada 3 hari, kita masih digelar sebagai musafir. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau lepas daripada 3 hari, kalau kita stay Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa baru kita balik. Okay, maka lebih daripada 3 hari, kita tidak digelar sebagai musafir lagi. Kita digelar sebagai orang yang bermukim. Okay, orang yang bermukim, dia wajib solat Jumaat jika dia mendengar azan. Okay, kita contoh. Kita keluar bermusafir hari Isnin. Isnin pagi kita keluar. Kita sampai Isnin tengah hari. Sampai ke KL, Isnin tengah hari. Okay. Tengah hari, hari Selasa, hari pertama. Tengah hari, hari Rabu, hari yang kedua. Tengah hari, hari Khamis, hari yang ketiga. Cukup 3 hari. Kita stay sampai bila? Kita nak stay sampai hari Ahad contohnya. Okay. Tapi sekarang dah lebih 3 hari. Bila masuk hari ketiga, hari Khamis, hari ketiga, kita bermusafir itu, maka besoknya hari Jumaat. Bila hari Jumaat tu, kita dah masuk hari yang keempat. Maka kita tidak dipanggil sebagai musafir lagi. Kita dipanggil sebagai orang yang bermukim. Sebab apa? Dah lebih 3 hari. Maka ketika itu, jika kita dengar azan Jumaat, wajib untuk kita pergi menunaikan solat Jumaat. Okay, ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan mustautin, musafir dan mukim. Okey.
tengok apa hikmah dilaksanakan solat Jumaat ini. Okey, di antara hikmah-hikmah yang ada dalam pelaksanaan solat Jumaat, yang pertama, melaksanakan salah satu ajaran Islam iaitu solat Jumaat. Okey, solat Jumaat dia syiar Islam, syiar bagi orang Islam. Kalaulah agama-agama lain seperti Kristian dia ada hari kebesaran dia iaitu hari Ahad. Okey, kalau Yahudi dia ada hari kebesaran dia iaitu hari Sabtu. Maka orang Islam, hari kebesaran bagi orang Islam ada hari Jumaat. Maka dengan mengerjakan solat Jumaat, kita telah menegakkan satu syiar Islam. Okey, yang kedua, menzahirkan syiar Islam pada hari kebesarannya iaitu hari Jumaat. Ni sama macam saya kata tadi, hari kebesaran bagi orang Islam. Kita tegakkan syiar Islam. Okey. Yang ketiga, saling mengenali dan merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Okay. Bila kita pergi solat Jumaat, kita jumpa dengan orang-orang yang kita jarang jumpa. Maka di situ tautan ukhuwah, silaturahim makin kuat. Sebab itulah satu masjid bagi satu tempat sahaja yang dibenarkan untuk buat solat Jumaat. Sebab apa? Nak bagi kita kumpul dengan ramai orang. Bila jumpa ramai orang, maka ukhuwah makin rapat. Okay. Yang keempat, menyatukan pandangan umat Islam serta mengaitkan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan negara melalui khutbah solat Jumaat. Ini bila mana khutbah. Okay. Khutbah yang disampaikan dikaitkan dengan isu-isu semasa. Maka kita, orang yang datang pergi solat Jumaat, kita dengar khutbah, kita tahu, berlaku isu-isu ni. Macam contoh yang terbaru ni, kita pasal Palestin, apa yang berlaku di Palestin. Jika dimasukkan dalam khutbah Jumaat, maka kita tahu, ini yang berlaku di Palestin. Okay. Dan yang kelima, melatih umat Islam supaya bersatu. Okay. Salat adalah medan penyatuan kita. Salat melatih kita untuk bersatu. Okay. Sebab kita melakukan satu pergerakan yang sama, kita baca bacaan yang sama, maka kita latih untuk bersatu. Okay. Itu antara hikmah-hikmah dilaksanakan salat Jumaat. Okey, kita tengok pada bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan khutbah Jumaat. Okey, khutbah Jumaat. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan khutbah Jumaat dan hukum khutbah Jumaat ini. Maksud khutbah Jumaat, ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey, ucapan yang disampaikan oleh khatib kepada makmum, okay, yang mengandungi nasihat, peringatan dan apa sahaja perkara, okay, dan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Apa syarat dia? Sekejap lagi kita akan beritahu. Okay. Hukum khutbah Jumaat adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Khutbah Jumaat ni wajib. Tak ada khutbah, tak sah solat Jumaat. Tak ada khutbah, tak dipanggil sebagai solat Jumaat. Okey, kita tengok syarat-syarat khutbah Jumaat. Kalau tengok dalam buku tu, dia bahagikan syarat khutbah Jumaat ni kepada dua. Yang pertama, teks khutbah. Yang pertama, tentang khatib, iaitu orang yang menyampaikan khutbah. Yang kedua, berkenaan dengan teks khutbah, apa yang terkandung dalam khutbah itu. Okey, syarat bagi khatib yang menyampaikan khutbah, khatib tu mestilah berdiri jika mampu dan duduk di antara dua khutbah. Macam yang kita tahu, solat Jumaat, dia ada dua khutbah, dua kali khutbah. Okay. Khatib mesti berdiri semasa baca khutbah dan duduk di antara dua khutbah. Ini macam biasa kita tengok kan. Itu yang pertama. Nombor dua, khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Khutbah tu mestilah sebelum solat Jumaat, bukannya selepas macam hari raya. Okay, itu yang membezakan solat Jumaat dengan solat hari raya. Yang ketiga, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Ada rukun-rukun khutbah yang wajib disampaikan dalam bahasa Arab seperti puji-pujian, selawat ke atas Nabi. Semua tu wajib disampaikan dalam bahasa Arab. Dan yang keempat, khatib suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Okey, khatib apabila dia menyampaikan khutbah, dia mestilah suci daripada hadas, iaitu dalam keadaan berwuduk, dalam tidak menanggung hadas besar, dan pakaian dia suci daripada najis serta menutup aurat. Itu syarat bagi khatib yang menyampaikan khutbah. Teks khutbah ataupun syarat bagi khutbah itu
Yang pertama, berturut-turut antara rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan solat. Maksudnya, perlakuan khatib naik atas mimbar, baca khutbah yang pertama, duduk sekejap, baca khutbah yang kedua, kemudian terus solat Jumaat. Benda ni dilakukan secara berturut-turut. Berturut-turut tanpa ada selang waktu yang terlalu panjang. Bukannya khatib baca khutbah pertama, duduk je minum kopi, baru sama khutbah kedua. Lepas habis khutbah kedua, duduk je makan tengah hari dulu, baru buat solat Jumaat. Tak boleh. Dia mestilah dilakukan secara berturut-turut antara khutbah pertama, khutbah kedua dan solat Jumaat. Mesti berturut-turut. Okey. Dan syarat yang kedua, rukun khutbah didengari oleh 40 orang jemaah yang bermastautin yang wajib solat Jumaat. Okey, rukun khutbah, sekejap lagi kita akan tengok apa tu rukun khutbah. Wajib didengari oleh 40 orang yang bermastautin, iaitu orang yang wajib solat Jumaat. Okey, itu syarat bagi khutbah Jumaat. Okey, kita tengok pula rukun khutbah. Macam saya beritahu tadi, dalam khutbah ada rukun yang wajib disampaikan dalam bahasa Arab. Apa rukun-rukun yang wajib disampaikan dalam bahasa Arab ini? Okay. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya dengan alhamdulillah. Okey, khatib dia wajib untuk puji Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu adalah rukun dan dilakukan dalam bahasa Arab. Okay. Biasa khatib akan sebut alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Itu sudah memadai memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, khatib berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ini biasa kita dengar. Khatib dia akan berselawat terlebih dahulu sebelum memulakan khutbah. Okay, dan selawat tu mestilah dalam bahasa Arab. Yang ketiga, memberi nasihat supaya bertakwa. Okay, khatib dia kena bagi nasihat supaya bertakwa. Biasa khatib akan sebut, ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Okay. Khatib dia kena baca ayat Al-Quran di dalam khutbah. Satu daripada dua khutbah. Kena baca ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran. Okay, yang kelima, berdoa untuk orang Islam pada khutbah yang kedua. Sekurang-kurangnya, Allahumma gfir lil muslimi wal muslimat. Okay. Yang biasa kita dengar di masa khutbah yang kedua, selepas khatib berselawat ke atas Nabi, kemudian khatib akan start baca doa kepada orang Islam. Okay, doa kepada orang Islam, doa kepada pemimpin-pemimpin negara. Okay, itu adalah doa yang dibacakan dalam bahasa Arab. Ini adalah 5 rukun khutbah yang mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok pula sunat-sunat khutbah Jumaat. Apa perkara sunat yang boleh dilakukan untuk khatib dan juga makmum semasa khutbah Jumaat disampaikan. Okey, bagi khatib, antara perkara sunat yang boleh dilakukan, yang pertama, berkhutbah di atas mimbar. Maksudnya apa? Kalau tak ada mimbar pun tetap sah. Contohlah khatib, dia tidak naik ke atas mimbar. Okay, dia hanya berdiri sama paras dengan makmum. Tetap sah salat Jumaatnya, cuma dia meninggalkan perkara yang sunat. Sebab apa? Sebab waktu Nabi menyampaikan khutbah, Nabi naik ke atas mimbar. Okay, mimbar pertama Nabi daripada pohon tamar. Nabi naik di atas pohon tamar tu dan Nabi sampaikan khutbah. Okay, itu sunat yang pertama. Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Duduk terlebih dahulu sebelum start bagi khutbah. Kan? Kalau kita tengok khatib, dia akan naik atas mimbar. Kemudian apa dia buat? Dia akan bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khatib akan duduk sebentar sebelum mulakan khutbah yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Maksudnya khatib dia kena tengok makmum. Khatib dia kena tengok para jemaah. Okay, tengok berhadapan. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberi salam setelah
naik ke atas mimbar. Macam tadi, khatib naik atas mimbar, khatib akan bagi salam terlebih dahulu. Okey, itu di antara sunatnya. Kalau tak bagi salam, sah tak? Sah juga. Cuma kita tertinggal perkara yang sunnah. Okey. Yang kelima, menguatkan suara agar khutbah didengari oleh lebih daripada 40 orang jemaah yang bermustautin. Khatib suara dia kena kuat. Cuba zaman sekarang kita ada mikrofon, maka tak jadi masalah. Okay. Telah berlaku sunnah yang di situ dengan menggunakan mikrofon. Okey, seterusnya memendekkan kedua-dua khutbah. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Okey. Khutbah Nabi, bila Nabi sampai ke khutbah Nabi ni pendek tapi padat. Okay. Itu yang disunahkan. Janganlah khutbah ni terlalu panjang sampai sejam, 2 jam, sejam lebih. Tak. Khutbah Nabi pendek dan padat. Okay. Dan khutbah yang kedua mestilah lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Itu yang disunatkan. Okay. Dan yang terakhir, bagi khatib memegang tongkat dengan tangan kiri. Yang biasa kita tengok ada tongkat, khatib pegang. Maka itu di antara perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh khatib semasa membaca khutbah. Okey, itu bagi khatib. Bagi makmum pula, apa perkara sunat yang boleh kita buat? Okey, yang pertama, mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dengar khutbah tu adalah perkara yang sunat. Okay. Yang kedua, melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Okey. Contohlah kita masuk masjid, khatib tengah khutbah, tengah baca khutbah. Jadi apa perlu kita buat? Kita solat sunat. Jangan duduk terus. Solat sunat terlebih dahulu, buat secara ringkas. Solat sunat, kemudian barulah kita duduk untuk dengar khutbah. Okay. Sebab itu antara yang Nabi sangat tekankan. Dalam sebuah hadis Nabi, ketika mana Nabi sedang menyampaikan khutbah, masuk seorang sahabat, kemudian sahabat tu terus duduk. Nabi yang pada ketika itu sedang menyampaikan khutbah, apa Nabi buat? Nabi tanya dekat sahabat tu. Nabi stop khutbah, Nabi tanya dekat sahabat tu. Dah solat belum? Dah solat 2 rakaat belum? Sahabat tu kata, belum. Nabi kata, bangun, solat 2 rakaat dan ringkaskan. Maka, kita bila mana kita masuk ke dalam masjid, walaupun khatib tengah membaca khutbah, kita solat 2 rakaat secara ringkas. Okey, itu di antara perkara-perkara sunat semasa khutbah Jumaat. Okey, seterusnya adab mendengar khutbah. Okey, khutbah ni kita kena dengar dan ada adab-adab dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhutub faqad laghawid." Okey. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, apabila kamu berkata kepada sahabatmu, diamlah pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatmu. Ini yang biasa kita dengar kan. Bilal, biasanya sebelum khatib mula baca khutbah, Bilal akan sampaikan ini terlebih dahulu. Bilal akan kata kepada kita, hendaklah kita diam. Jangan berkata-kata semasa khatib sedang berkhutbah. Okay. Dan inilah hadis daripada Abu Hurairah yang menceritakan tentang kena diam waktu khutbah disampaikan. Okey, berdasarkan hadis di atas, adab-adab ketika mendengar khutbah termasuklah yang pertama, memberikan fokus kepada isi kandungan khutbah. Penting untuk kita dengar khutbah tu, kita tahu apa yang khatib cuba sampaikan. Yang kedua, diam dan tidak bercakap-cakap. Okay. Semasa sedang khatib berkhutbah, kita kena diam. Bukannya bercakap-cakap, bukannya buat, kalau zaman sekarang main phone lah. Okay. Bukannya main phone, itu termasuk dalam perkara yang dilarang semasa khatib sedang khutbah. Kita hendaklah fokus tengok apa yang khatib sampaikan. Hukum bercakap ketika khutbah sedang disampaikan adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Okay. Dan yang ketiga, tidak tidur. Sekiranya rasa mengantuk, hendaklah berpindah ke tempat yang lain dengan syarat tidak melangkah orang lain. Ini biasa yang berlaku. Bila orang dengar khutbah, orang tidur. Okay. Elakkan daripada tidur semasa khatib sedang berkhutbah. Okay. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Contohnya, menggunakan sebarang gadget seperti telefon
bimbit. Okey. Memanglah orang tak bercakap-cakap sekarang ni kalau dalam masjid, tapi duduk buka handphone, main phone, tengok phone. Maka itulah perkara yang sia-sia. Okay? Jangan buat perkara itu semasa khatib sedang berkhutbah. Fokus dengar apa yang khatib sampaikan. Okay. Kalau tadi kita dah tengok amalan sunat semasa khatib sedang berkhutbah ataupun semasa khutbah lah disampaikan. Apa pula amalan-amalan sunat pada hari Jumaat? Okay, hari Jumaat, macam saya kata tadi, hari Jumaat ni hari kebesaran bagi orang Islam, syiar Islam. Okay. Maka ada amalan-amalan sunat yang Nabi anjurkan kita buat pada hari Jumaat. Okay, yang pertama, memotong kuku dan misai. Okay, kita pendekkan kuku kita, kita rapikan misai kita. Okay, itu antara benda yang sunat. Yang kedua, mencabut bulu ketiak. Okay, bulu ketiak kita cabut, kita bersihkan bulu-bulu. Yang ketiga, menggunting bulu ari-ari, iaitu bulu di kemaluan. Maka itu antara benda yang sunat dilakukan. Yang keempat, mandi sunat hari Jumaat. Sebelum pergi ke masjid, mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Dan kalau kita niat dengan mandi sunat Jumaat, maka kita dapat pahala mandi sunat. Yang kelima, memakai pakaian terbaik serta berwangi-wangian. Okey. Bila kita nak pergi solat Jumaat, maka pakailah pakaian terbaik dan berwangi-wangi. Jangan datang dengan bau hapak, bau kepam, jangan. Okey. Sebab kita akan mengganggu jemaah lain. Kita nak pergi ke masjid, walaupun bukan pada hari Jumaat, hendaklah berwangi-wangian. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Okay. Yang keenam, bersegera ke masjid. Datang awal ke masjid jika mampu. Okay. Janganlah datang lambat. Yang ketujuh, menunaikan salat tahiyatul masjid dan salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Okay. Kita buat salat sunat tahiyatul masjid. Masuk je dalam masjid, salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jangan terus duduk. Okay. Ini antara perkara yang sunat kita buat pada hari Jumaat. Yang ke-8, membanyakkan berselawat ke atas Rasulullah SAW dan berdoa. Okay. Banyakkan berselawat ke atas Nabi dan berdoa. Okay. Di antara tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa pada hari Jumaat. Okay. Sebahagian ulama mengatakan di antara tempat yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumaat ialah di antara 2 khutbah. Okay. Biasa khatib dia akan duduk sebentar sebelum memulakan khutbah yang kedua. Khatib habis khutbah yang pertama, khatib akan duduk sebelum sampaikan khutbah yang kedua. Itulah di antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka apa kita perlu buat? Bila nampak je khatib habis baca khutbah yang pertama, khatib duduk, kita angkat tangan dan kita doa. Kita minta apa kita nak minta. Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan satu lagi waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumaat adalah di penghujung hari Jumaat. Bila? Selepas waktu asar, sebelum masuknya waktu maghrib. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa pada hari Jumaat. Jadi kita aim dua tempat ni. Yang pertama, ketika khatib duduk sebelum memulakan khutbah yang kedua. Yang kedua, di penghujung hari Jumaat selepas solat asar. Okay, di hujung hari Jumaat sebelum masuknya maghrib. Itulah tempat yang mustajab untuk berdoa. Okay. Dan yang ke-9, membaca surah Al-Kahf. Okay. Baca surah Al-Kahf. Ini adalah antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita banyakkan membaca surah Al-Kahf. Jika tak dapat nak baca sepenuh satu surah, bacalah 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang akhir. Dan tadabbur. Kita tengok makna dia apa. Apa yang cuba disampaikan dalam surah Al-Kahf. Okay. Orang Malaysia disebut Al-Kahfi. Okay. Itu di antara amalan-amalan sunat yang kita boleh lakukan pada hari Jumaat. Dan sebelah tu, jika ada, kita tengok contoh khutbah Jumaat. Yang ni kalau saya nak baca pun kamu dah pernah dengar saya baca khutbah. Jadi tak perlu rasanya. Okay. Jadi itulah untuk pelajaran kita hari ini tentang salat Jumaat. Okay. Secara umum dia sebut salat Jumaat, kita tahu salat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat yang didahului dengan 2 khutbah. Dan salat itu menggantikan salat Zuhur. Itu adalah salat Jumaat. Hukum dia wajib bagi orang Islam lelaki. Okay. Dikecualikan kepada 4 golongan. Hamba,
perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Selain daripada itu, dia wajib untuk pergi solat Jumaat. Dengan kata mudah, lelaki dia wajib pergi solat Jumaat. Okay. Lelaki apabila telah baligh, dia wajib untuk solat Jumaat. Okay. Dan dalam solat Jumaat, dia mestilah mengandungi khutbah. Yang mana khutbah ni ada 2 kali khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan adalah rukun-rukun dia, syarat-syarat dia yang telah kita pelajari tadi. Okay. Itulah serba sedikit berkenaan dengan tajuk solat Jumaat Wadah Kesatuan. InsyaAllah, jika ada sebarang pertanyaan yang kamu nak tanya ataupun kamu tak faham, bolehlah PM saya secara personal. Mana yang saya tahu, saya akan jawab. Mana saya tak tahu, saya akan KIV terlebih dahulu. Okay. Settle je kamu dengar sesi pembelajaran pada hari ini. Setelah tamat, kamu komen di bahagian ruangan komen nama kamu dan nama kelas kamu untuk saya ambil sebagai kehadiran kelas. Okay, nama dengan nama kelas. Boleh komen di ruangan komen. Okay. Dan insyaAllah saya rasa setakat itu dahulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada lain-lain masa untuk pembelajaran yang seterusnya. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah bantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Semoga Allah pelihara mereka dan Allah berikan keamanan kepada mereka. Mereka sedang dijajah yang teruk oleh Zionis Yahudi. Kita doakan untuk mereka. Panjatkan doa kita kepada mereka. Kita tak mampu nak buat lain, kita tak mampu pergi ke sana untuk berjihad. Maka apa yang kita mampu, kita doa kepada mereka. Jika ada sedikit sumber keuangan, kita boleh salurkan bantuan kepada NGO Palestin. Itu sahaja untuk hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.